Perlawanan Islam mengeluarkan kemas kini medan pertempuran, melaporkan bahawa lebih daripada 70 askar Israel terbunuh dan lebih daripada 600 cedera dalam konfrontasi yang berterusan di sepanjang sempadan Lebanon Palestin. Laporan tersebut merincikan beberapa medan pertempuran utama di mana tentera Israel cuba mara tetapi telah dihalang oleh pejuang perlawanan Islam. Kawasan ini termasuk kawasan selatan Lebanon seperti Naqoura, Aita al-Sha'ab, dan Tebe. Perlawanan Islam juga melaporkan kerugian besar yang dialami oleh tentera Israel dari segi peralatan ketenteraan, termasuk pemusnahan 28 kereta kebal Merkava, 4 jentolak tentera, dan beberapa drone. Operasi peluru berpandu dan tentera udara oleh perlawanan Islam juga semakin meningkat, mensasarkan kedudukan ketenteraan Israel jauh di dalam Palestin yang diduduki. Tentera Israel masih belum berjaya menduduki sepenuhnya mana-mana kampung di barisan hadapan di selatan Lebanon. Sebagai sebahagian daripada sokongan berterusan kepada Palestin dan Lebanon, serta sebagai tindak balas terhadap pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan oleh entiti perampas terhadap orang awam, termasuk kanak-kanak, wanita, dan orang tua, perlawanan Islam di Iraq melancarkan serangan drone ke atas sasaran ketenteraan di utara Palestin yang diduduki pada hari Khamis, 24 Oktober 2024. Perlawanan Islam menegaskan bahawa operasi mereka akan berterusan dengan intensiti yang semakin meningkat, mensasarkan kedudukan musuh. Pada awal pagi Rabu, perlawanan Islam di Iraq mengumumkan bahawa mereka telah melancarkan 3 serangan drone ke atas sasaran penting di wilayah yang diduduki Israel. Mereka mengesahkan serangan terhadap sasaran penting di Bukit Golan yang diduduki, serta 2 serangan drone berasingan ke atas sasaran di bandar yang diduduki, Eilat. Kemudian, perlawanan mengumumkan bahawa pejuangnya telah melancarkan serangan drone ke atas sasaran penting di pusat Palestin yang diduduki, serta satu lagi serangan ke atas Bukit Golan yang diduduki Syria. Perlawanan Islam di Iraq mengumumkan bahawa operasi ini adalah sebagai tindak balas terhadap pembunuhan beramai-ramai yang sedang berlangsung di Gaza dan di tengah-tengah peperangan yang sedang berlaku terhadap Lebanon. Perlawanan menegaskan semula pendiriannya menentang penjajahan Israel dan sebagai solidariti dengan rakyat Palestin dan Lebanon, menekankan bahawa serangan ini juga adalah sebagai tindak balas terhadap pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan oleh Israel terhadap orang awam, termasuk kanak-kanak, wanita, dan orang tua. Pemimpin Revolusi Islam, Ayatollah Said Ali Khamenei, berkata pada hari Rabu bahawa perjuangan Ketua Hamas, Yahya Sinwar, dan Ketua Hezbollah, Syed Hassan Nasrallah, akan mengubah nasib Asia Barat. Dalam pertemuan dengan penganjur perhimpunan 15,000 syahid dari wilayah Fars, pemimpin berkata bahawa Israel dengan jelas gagal untuk memusnahkan perlawanan walaupun telah membunuh lebih daripada 50,000 orang yang tidak berdosa, menggambarkannya sebagai kekalahan besar bagi rejim Zionis. Namun, kekalahan yang lebih besar terletak pada kehinaan budaya Barat, tamadun, dan ahli politik mereka, tambahnya. Dalam konfrontasi antara barisan perlawanan dan barisan kejahatan, kemenangan milik barisan perlawanan, kata Ayatollah Khamenei. Pemimpin itu menggambarkan perkembangan semasa di rantau ini dan peristiwa di Gaza yang terkepung, Lebanon, dan tebing barat yang diduduki sebagai bersejarah. Jika tokoh-tokoh seperti Syahid Sinwar tidak muncul untuk berjuang sehingga saat terakhir, atau jika pemimpin hebat seperti Syahid Syed Hassan Nasrallah tidak menggabungkan jihad, kebijaksanaan, keberanian, dan pengorbanan dan membawanya ke medan, nasib rantau ini akan sangat berbeza, katanya. Zionis berfikir mereka boleh dengan mudah menghapuskan kumpulan perlawanan. Walau bagaimanapun,
Walaupun dengan kesyahidan lebih daripada 50,000 orang awam yang tidak berdaya dan beberapa pemimpin perlawanan yang terkemuka, dan walaupun dengan kos yang besar dan sokongan AS, Barisan Perlawanan dan Pejuang Muda di Hamas, Jihad Islam, Hezbollah, dan kumpulan perlawanan lain terus berjuang dengan azam dan kekuatan yang sama, kata pemimpin tersebut. Ini adalah kekalahan besar bagi rejim Zionis, tambah Ayatollah Amenei. Pemimpin itu menggambarkan hasil pencerobohan rejim Zionis yang berterusan di rantau ini sebagai kekalahan besar bukan sahaja bagi rejim Zionis tetapi juga bagi tamadun dan budaya Barat. Pembunuhan lebih daripada 10,000 kanak-kanak yang tidak bersalah dengan bom seberat 2 tan dan pelbagai senjata, sementara ahli politik Barat tidak terkesan, telah menghina ahli politik Barat yang hipokrit dan yang mengaku sebagai pejuang hak asasi manusia. Ia telah mendedahkan kekurangan kredibiliti tamadun Barat kepada seluruh dunia, dan ini adalah kekalahan terbesar mereka, katanya. Ahli politik Barat telah dihina. Politik Barat telah dihina dan dikalahkan, ini adalah kekalahan besar. Menyela keprihatinan Barat terhadap kehidupan dan penderitaan manusia, Ayatollah Amenei berkata bahawa kerajaan Barat menghantar wang pembayar cukai mereka untuk membiayai pemusnahan keluarga, kesyahidan 10,000 kanak-kanak, dan menjadikan ribuan lagi anak yatim.